Apa khabar saudara dan saudari rakan-rakan FB? So, dengarkan lagu instrumental cover popular bertajuk You Are The Reason. So, apa yang saya buat ini, reason sebabnya adalah untuk memperjuangkan ilmu. Perjuangan ilmu, kerana ilmu ini jika disimpan, dia tak akan ke mana-mana. Jadi, saya nak berkongsi ilmu yang saya ada selagi hayat yang masih ada. Semoga anda mendapat manfaatnya. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Hai, berjumpa lagi pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya nak buat live pun baru pukul 7 pagi. So, saya pasti anda pun mungkin baru nak sarapan. So, mungkin ada yang berpuasa hari ni. Dan mungkin ada aktiviti-aktiviti pagi ni yang sangat sibuk. Mungkin ada yang nak keluar, pada kata keluarga nak keluar pergi pasar. Dan mungkin kata apa tengah sibuk lagi, anak-anak baru bangun ataupun anda yang belum bangun lagi. Okey, indah kan ciptaan Allah. So, saya berada di belakang rumah saya. So, beginilah kehidupan pada fenomena COVID-19 ni, di mana semua orang tak keluar rumah. Jadi saya pun sama, berada di sekitar rumah saja. Jadi kalau saya nak buat live ataupun buat video dalam rumah, so rumah kecil saja, ada 2 bilik, so terhad. Jadi kalau saya cakap sikit pun kemungkinan ada anak saya akan bangun dan sebagainya, ataupun dengan anak-anak saya yang bangun tidur menangis. Jadi saya mencari lokasi yang sesuai dan buat masa ini supaya tidak dikecam. Jadi saya berada di belakang rumah saja. Baik, kita bersama lagi dengan kicauan burung. Kalau anda boleh dengar kicauan burung dengan muzik instrumental. Jadi ia sangat menenangkan. Jadi pagi ni saya nak berkongsi pada hari yang ke-70 saya. So 26 Mac 2020. Jadi semalam kita terima berita daripada Perdana Menteri kita, di mana pelanjutan perintah kawalan pergerakan. So dilanjutkan hingga ke 14 April. So ramai di antara kita yang mula gelisah. Saya pun juga tak sama, kita manusia. Kita akan gelisah, keluarga pun gelisah, dan semua orang gelisah, bukan kita saja. Jadi dalam apa juga dalam keadaan kita, pertama sekali kita kena tenang. Tenang, tarik nafas, tenang, jangan kita mudah gelabah, kelang kabut. Kerana keputusan Perdana Menteri ni bukan keputusan yang bangun tidur Perdana Menteri kita nak isytiharkan lanjut lagi 14 hari. Bukan sahaja. Ia melalui proses yang kata apa, proses musyawarah bersama pakar-pakar, kata terutama dengan pakar-pakar perubatan negara, so melihat keadaan dunia dan sebagainya. So ini adalah fenomena dunia. Jadi kita sebagai individu kecil dalam dunia ini, kita ada negara kita, kita ada pemerintah kita ada pemimpin, kita kena taat, kita kena ready, kita kena sabar dan tenang. Kita hanya boleh kawal diri kita saja. Belum tentu kita boleh kawal semua ahli keluarga kita. Yang paling senang adalah kita kawal diri kita. Kalau kita mampu kawal diri kita, insya-Allah kita boleh kawal diri orang lain di sekeliling kita. Saya sebagai Perdana Menteri negara saya, iaitu saya ada isteri, saya ada 5 orang anak. Jadi insya-Allah saya kena buat dulu, saya kena kuat. Sebagai ketua, kita kena kuat. So kita kena tenang. Kalau kita gelabah, kita akan gabut, ahli keluarga kita pun gelabah. Begitu juga pemimpin. So pemimpin kena tenang, cari jalan penyelesaian. So pastinya Perdana Menteri kita tengah kata apa, berusaha sedaya upaya. Tengok wajahnya tenang, tetapi kita tak tahu hati dia macam mana. Risau keadaan dunia, keadaan negara, keadaan semasa awal pemerintahan beliau. Kata apa, dugaan ini berlaku.
So bayang kalau kita jadi tempat beliau macam mana kan. So pada pagi ini masih lagi saya nak menceritakan tentang atasi kebimbangan. So ini mungkin siri terakhir saya. So lepas ni saya akan buat tajuk lain. Sebab kenapa saya banyak tajuk dalam misi 100 hari ni. Tetapi apabila berlaku fenomena ni, saya pun terpaksa ubah sinibus saya. Terpaksa ubah semua benda-benda yang kerana orang, kalau saya cerita topik cinta, dia tak tepat. Cerita topik kerjaya, dia tak tepat. Cerita topik-topik yang terlalu heavy, dia tak tepat. Jadi macam, so inilah yang menjadi halua telinga yang sesuai dengan masyarakat kini. Jadi tema ialah atasi kebimbangan dan bersama kita jaga kesihatan. So apa kita nak buat? Semalam bila saya tengok dalam Facebook, ramai yang mula risau. Terutama ada yang di kalangan kita, masyarakat setempat, setaman dan sebagainya, dah ada yang menghidapi positif COVID-19 ni. Jadi semua dah risau. So saya juga tak terkecuali. Risau dah ada dah, yang sekitar sini yang dah ada. Rakan-rakan saya pun dah ada yang kena kuarantin. Jadi bukan saja, walaupun kita tinggal di rumah, so saya sebagai ahli keluarga, sebagai ketua keluarga, saya keluar. Alhamdulillah dah hari ni hari Khamis. Saya last keluar hari Isnin, Selasa, Rabu, Ahad itu last. Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari tak keluar. So hari ni ada beberapa bekalan makanan, terutama roti lah. Roti, anak-anak saya gemar roti. Roti dah habis, kena beli pisang, benda-benda insya-Allah lah yang banyak lagi keperluan yang saya dah beli, insya-Allah semua ada lagi. Milo, susu ada lagi. Barang-barang mentah ada lagi. Cuma barang basah kemungkinan saya akan tambah lagi lah. Okey, baik. So nak bercerita tentang tu satu bimbang. Yang kedua yang kita risau, rakan-rakan semua risau tentang ekonomi. Rezeki yang terputus, kesian. Kesian. Bagaimana keadaan mereka? Kita nak, terutama pelajar-pelajar yang meronta, yang stres, yang kata makan tak best, ada yang sakit perut, mungkin nasi basi ke apa ke, bukan nasi basi lah. Bukan nasi basi, nasi mentah. Minta maaf kan, kena kecam ni. Kadang-kadang kaunselor pun kena kecam. Niat sebenarnya nak bercerita, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Tutur kata kita ni tersasul. Mereka gelisah. Yelah, kalau tuan-tuan puan, kalau lihat tempat mereka, bilik mereka kecil. Saya yang rumah saya kecil pun, anak-anak saya, isteri saya pun dah gelisah. Nak ke mana ni? Tak boleh. Anak-anak yang tengah-tengah aktif main pun sekitar itu je, pusing-pusing. Itu mula bergaduh. Berebut mainan, kata apa, telanggar apa semua. Dalam bilik air yang kecil pun bergaduh. So bayangkan, mungkin anda yang duduk bujang, cuba ingat balik lah. Cuba fikir balik, ruang lingkup tu besarkan sikit. Cuba lihat, kalau yang ada yang keluarga yang besar macam mana? Anak-anaknya runsing, menangis sana, menangis sini, bergaduh sini. Nak bapak yang biasa kerja, tiba-tiba tak kerja, duduk rumah, dia menghadap anak-anak dia 24 jam. So macam mana keadaannya? So anda yang bujang, anda hanya fikir diri anda saja. Fikir keperluan diri anda, makan, tidur. Anda boleh tidur banyak mana, anda boleh main game banyak mana, boleh tengok movie banyak mana. Tapi si bapa ataupun orang-orang yang tak nasib baik tak boleh tidur. Mereka yang bekerja ni, yang biasa pagi keluar cari makan, tak boleh tidur. So macam mana keluarga nak makan apa ni? Dah terputus duit. So anda masih ada lagi makan dah free saya cerita pasal pelajar adik jangan terasa lah. Saya nak cerita supaya anda besarkan. Sebab kenapa kita terlalu emosi, kenapa kita risau semacam, ada simptom-simptom tak boleh tidur, ada simptom-simptom dah mula kemurungan, sebab kita semuanya berpunca pada fikiran. So memang itu kajian, bukan saya cakap, itu kajian. Fikiran yang membawa kepada emosi, emosi membawa pada tingkah laku. So kita balik semula punca fikiran, dan paling deep spiritual adalah fikiran datang pada hati. So itu nak kupas banyak lah, nak kupas banyak. Jadi so kita cerita pasal fikiran dulu. So kita fikir orang lain macam mana. Kita ni nak unsing-unsing ni, kita cari duit ke? Duit tu ada yang pelajar yang susah, saya faham. Tetapi hanya segelintir masih diberi makanan. Tapi bayangkan ketua keluarga yang nak cari makan, duit tak ada. Nak minta kat siapa? Nak jumpa orang pun susah sekarang ni. Orang pun tak nak keluar. Kalau boleh tak nak ada contact.
Itu satu hal, satu hal yang runsing ya dengan anak-anak sekeliling. So anda yang bujang, terutama yang mungkin yang pasangannya dah meninggal, ataupun yang bujang terang-tantang kan, so masih mencari pasangan, so tenang, jangan risau kan. Kalau anda ada pasangan sekarang pun tak boleh nak dating, so datinglah melalui media sosial. Okey, jangan risau sementara. Adakah kita dah setahun begini? Baru sekejap kan, kita diuji sementara. Jangan fikir terlalu jauh. Oh, ini baru 14 hari, bersama 14 hari, betul 14 hari. Takkan kita hidup nak mengira. So kita untuk tenang, kita here and now. Pakar-pakar psikologi, pakar-pakar counselling mengatakan untuk hidup tenang, here and now. Fikirkan sekarang. Menikmati keindahan, menikmati nikmat yang ada pada masa kini. Kalau kita terlalu jauh, itu yang buat kita runsing, kita stres. Kalau kita fikir ke belakang pun kita akan stres. Jadi keadaan yang paling cantik adalah keadaan yang here and now. Kalau anda berada di pantai, di sebuah pantai, bayangkan anda di sebuah pantai, anda menikmati keindahan alam tu, cantiknya pantai tu kan. Lepas tu angin-angin sepoi bahasa kan, lepas tu lihat gelagat-gelagat orang yang penuh happy, mood happy kat situ. So anda pun happy kan. Begitu juga berada di tempat pegunungan, hijau-hijauan, lepas tu berada di tempat air terjun. So yang buatkan kita tenang ialah here and now. Kita merasai nikmat pada ketika itu. Tetapi kepada ketika itu anda berada di mana pun, tapi fikiran anda pergi terlalu ke depan. Oh, fikir pasal kerja, apa nak jadi ni, apa nak buat ni. So bisnes lingkup ni, bisnes drop ni. So macam mana ni? Lepas tu kita fikir belakang. Ada yang terlalu sedih. Banyak kisah-kisah lampau kan, kematian, kehilangan, kata apa, kecurangan, patah hati dan sebagainya. So terlalu mengimbau. So rakan-rakan, ingat bahawa jangan terlalu pandang belakang. Apa yang nak berlaku tu ujian, dan ujian tu sebenarnya untuk buat kita kuat, untuk kita kuat sekarang, here and now. Dan kita here and now ni, kekuatan tu powerful, membuatkan kita akan boleh pergi jauh ke depan. Jangan bawa fikiran kita terlalu jauh ke depan, sebab dia membuatkan kita terlalu runsing. Saya bagi satu contoh lah. Kalau kita fikir ke depan, saya bawa anda satu fikiran ke depan, fikir mati. Kalau anda fikir mati pun anda akan runsing. Macam mana kalau aku mati? Macam mana tinggalkan anak-anak? Macam mana hutang-hutang? Macam mana isteri kahwin lain ke? Suami kahwin lain ke? Kan, anak-anak macam mana nak besar? Mungkin dia akan menangis. Kalau yang bujang macam mana belum kahwin lagi? Macam mana isteri, macam mana isteri pula? Macam mana girlfriend cari orang lain ke? Kan, boyfriend cari orang lain ke? Macam-macam. Itu saja satu bab je, satu perkara je. Kalau kita pasal mati kan, belum kita fikir amalan kita, syurga ke kita kan, cukup ke amalan, belum lagi cerita masalah, belum cerita benda-benda lain, belum cerita pasal duit, belum cerita pasal rezeki, belum cerita pasal apa-apa lagi. Okay, so saya nak buat anda satu sudut fikiran yang berbeza. Kalau kita fikir pasal COVID-19 ni, dia takkan selesai kan. Sekarang ni kita kena kuat here and now. So here and now ialah dalam keadaan kita sekarang ialah, atas segmen ialah kita jaga kesihatan dulu. Jangan fikir alamak orang tamu dah kena, nanti siapa pula kena kan. Lepas tu bahaya ni. Jangan terlalu fikir jauh, sebab benda tu belum berlaku. Apa yang kita fikir ni kadang-kadang belum berlaku. Jadi bila kita terlalu fikir, macam seolah kita membawa doa, percakapan kita membawa doa, buat kita menarik dia untuk datang ke arah kita. Kadang-kadang tak berlaku pun. So tuan-tuan dan puan, hidup kena tenang, fikir here and now. Kalau saya nak kupas here and now ni besar, tapi cukup itu dahulu kan. Semoga anda ceria hari ini, menikmati keindahan, menikmati saat yang ada ni bersama keluarga. Yang berkeluarga, keluargalah kan. Macam saya, walaupun runsing juga, sebab saya biasa bekerja pagi-pagi dah ada, mungkin ada mesyuarat, ada sesi, ada ceramah, jumpa kawan-kawan, fikir kerja, KPI kan, fikir apa-apa lah tentang kerja. Tapi tiba-tiba pagi-pagi saya kena fikir, okey, pagi ni keluarga nak sarapan apa, cukup tak makanan, lepas tu nak pergi pasar ke tak, perlu keluar ke tak. Itu skop saya lah. Lepas tu saya pasti mandi dulu.
solat subuh kan, lepas tu saya kena buat dulu, lepas tu baru kejut isteri, lepas tu kata apa, saya kena sarapan dulu, kata saya buatlah apa-apa pun yang mudah, lepas tu barulah kata pastikan anak-anak semua, isteri makan, lepas tu saya kena fikirkan sebagai pemimpin kena buat dahulu. Okey, jadi lepas tu dalam pukul 10 saya kena mandikan anak tu kan, sementara isteri mungkin kata apa, persiapkan apa-apa saja. So lepas tu barulah ada masa. Itu pun kalau boleh relax dalam pukul 10 tu. Silap mungkin waktu tu lah dia orang dah makan. Waktu tu amat saat-saat indah. Tapi saya kadang-kadang tu dia tak indah juga. Berapa? Tak indah berapa. Macam-macam kerenah akan muncul situ. Dia orang dah kenyang, dia orang dah mula start main, mula dia bising, dia bergaduh, usik adik dan sebagainya. Waktu tu lah nak ke tandas, ini seorang nak buang air, ni buang air besar dan sebagainya. So anak-anak yang kembar tu kejap ke masuk bilik air, kejap sana. Jadi kita tak duduk diam. Itu rutin saya lah. Jadi kalau ada masa kita berbincang dengan isteri, okey cukup, okey time ni dah ukur, okey kita nak buat apa kan, nak baca buku ke, nak tengok sekejap ke, handphone ke. Tapi alhamdulillah buat masa ni saya dah hadkan anak-anak saya handphone start pukul 5. Jadi dia orang tak adalah ni sangat, tak adalah berebut handphone. Handphone kita tak disediakan semua orang seorang satu. Jadi kita apa, alhamdulillah dia orang tak fikir kat situ. Itu yang baiknya. Saya pula dengan isteri kadang-kadang cucuri time. Kadang-kadang ada idea nak nulis dan sebagainya, tapi kena cucuri. Kan bila dia orang nampak abah main handphone, jadi kadang-kadang tu saya terpaksa abaikan handphone tu. Idea tu simpan dulu. Kan ada masa saya tulis sikit. Terutama saya suka buat video. So pagi ni kata apa, saya buat video. InsyaAllah. Okay, baik. So itu saja daripada saya kan, banyak nak kongsi. So hari ni alhamdulillah 1 Syakban, saya pun menyahut seruan kata apa, nak buat amalan sikit lah. Banyak buat dosa. So puasa sunat pukul 5 pagi tadi dah bangun. Ingat saya nak buat live pula, nak buat video pagi-pagi tadi, tapi tengok Allah, muka pun semacam mata merah. Tak ada aura yang power lah untuk memotivasi korang. So alhamdulillah, so semoga anda terhibur dengan video saya ni. So pertama sekali, jangan gelabah, jangan kelang kabut. Ingat, jangan fikir diri kita sangat, fikir orang lain. Kita kawan-kawan, kita bersyukur apa yang kita ada. Yang bujang kena bersyukur kan. Anda tak banyak, anda bukan tak banyak, kami faham anda banyak terbatas. Mungkin ketua keluarga mungkin dia boleh keluar, anda mungkin tiba-tiba kena minta kebenaran banyak sana sini. Mungkin keperluan anda pun tak cukup, tiba-tiba nak keluar tak boleh kan. Ada di antara sini yang saya dapat tahu, guard berkongsi saya, pelajar datang ke kolej ni nak ambil barang tapi tak dibenarkan. Ada yang nak keluar barang tapi mungkin tak boleh, kita bas ke dihadkan dan sebagainya. So benda-benda macam tu buatkan anda kusut, anda tak bebas macam dulu anda start motor boleh pergi mana-mana, pergi mega mall ke apa ke kan, suka hati anda kan. Tapi sekarang ni, so tapi tak apalah. Ingat saat ni kan, lepas ni anda akan menghargai masa anda. Jadi itu bujang. Sekurangnya anda ada banyak masa. Macam saya nak tidur tak boleh sangat. Pagi dah memang kadang tak cukup tidur. Nak tidur pukul 12 pun kadang-kadang belum tentu lagi. Anak tak tidur lagi. Selalu saya tidur dalam pukul 1.30, pukul 2. Baru ada masa untuk saya. Dan saya kadang-kadang menonton filem pun pukul 12 ke atas. So banyakkan dah yang sulung nombor 2 dah tidur kan. Lepas tu nombor 3 pun dah nak tidur. Lepas tu barulah ada masa. Kadang-kadang pukul 12.30, pukul 1 baru start. Jadi pukul separuh cerita dah terlelap. Jadi itulah kehidupan saya. Anda mungkin beruntung, ataupun mungkin anda tidak kata apa, tak begitu. Tapi apa pun kita bersyukur here and now. Nikmati apa yang ada pada waktu sekarang. Hargai masa yang ada kan. Mungkin benda ni tak akan berlaku lagi dah kan. Jadi itu saja dari saya. Saya mohon maaf kata apa, jika ada salah silap, tutur kata dan sebagainya. So hargai masa anda. Ingat fikiran anda yang membawa kepada ketenangan anda. Jangan fikir terlalu jauh.
So fikirkan apa yang kita boleh buat sekarang. Fikir sudut pandang orang lain juga. Orang lain ada yang tak rasa baik, ada lebih teruk dari kita. So kita akan kembali pada ketenangan. Oh, aku masih berasa baik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga ceria.